Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali dalam video online blueprint modul ke-9. Jadi kita akan teruskan menerangkan tentang apa itu Alim Academy Workshop. Alim Academy Workshop ni saya jelaskan kepada anda bagaimana anda nak set up anda punya funnel, bagaimana anda nak selaraskan setup daripada segi sistem anda, and then bagaimana yang patut anda buat dekat dalam funnel anda nanti. Jadi ini adalah modul yang ke-9. Modul yang sebelum ni kita bincangkan berkenaan 9 funnel asas. Jadi anda semua kena faham 9 funnel asas tu, kena tahu setiap satu funnel tu bagaimana cara nak buat. Sebaik-baiknya tahu yang basic and then tahu yang advance juga. So permulaan sekali, untuk langkah yang pertama, kita pilih jenis funnel anda. Jadi anda kena rujuk dekat modul yang ke-8. Jadi ada banyak jenis funnel, macam disebutkan dalam modul ke-8 ada 9 funnel. Dalam ni yang saya tunjukkan sebagai contoh ada 4 saja, tetapi itu sebabnya saya suruh anda rujuk pada modul yang ke-8. And then bila dah pilih funnel ni depends pada bisnes anda. Bisnes anda tu anda buat perniagaan apa, adakah buat produk ke ataupun servis. Jadi anda kena pilih daripada segi funnel yang sesuai. Kalau macam anda buat pelancaran produk, kena buat video macam ni. Kalau anda buat seorang-seorang kan. Tapi kalau anda buat bisnes berkenaan tentang consultation ke apa, kena buat funnel permohonan consultation. And then kalau buat bisnes yang biasa, saya suggest macam anda kena tengok balik dekat modul yang ke-8. Kat situ ada funnel sangkut. Itu funnel yang biasa, asas yang patut semua orang buat. Dan ada lagi satu funnel, nama dia funnel asas biasa. Okay? Kita pergi seterusnya pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, susun funnel yang sesuai. Maksud dia, susun funnel tu ikut pada susunan yang boleh betul-betul convert. Sebab kalau you tak susun funnel dengan cara yang betul, dia akan bocor. Sebab bila bocor ni, trafik tu dia akan lari ke tempat lain. Contoh, bila anda letakkan alamat website dekat bawah website anda tu, bila letakkan nama website, pastikan anda letakkan link, contoh powered by ke apa ke. Jadi kat situ anda letakkan link website anda yang betul kalau anda set up sendiri. And then kalau you gunakan ManyChat pula, pastikan bila nak one time offer, nak terus upsell, terus letakkan link tu betul-betul berfungsi. Jadi sebelum apa saja yang anda buat untuk set up sistem ke funnel ke, pastikan anda sendiri buat testing sebelum letakkan benda tu live kepada public. Jadi susun funnel yang sesuai. Yang sesuai ni bermaksud, kalau anda sendiri test benda tu macam bocor, silap ke, ada bug ke apa kan, jadi you kena set up balik. Susun funnel tu ikut pada bisnes juga. Macam saya sebutkan dekat langkah yang pertama, kalau produk ataupun servis, dia ada certain funnel yang sesuai. Jadi kalau funnel tu anda buat dengan cara yang hantam promo saja, jadi benda tu dia tak akan menjadilah. Okey, jadi kita pergi seterusnya pada langkah yang ketiga. Namakan dan buat funnel page anda. Ini biasanya dekat dalam anda punya website, funnel site anda, dia ada nama. Nama kat situ bagi nama yang sesuai. Okey, contoh kalau macam you buat VSL, Video Sales Selector, letakkan macam saya online blueprint /VSL, contoh macam tu. And then kalau buat page tu, pastikan website tu kalau anda gunakan Elementor Canvas, yang tu akan ada dalam tutorial yang lain untuk berkenaan tentang bagaimana nak set up funnel site. Jadi yang ni bagaimana nak namakan dan buat anda punya funnel page.
namakan tu pun kena betul-betul convert dan betul-betul pendek. Sebab bila kita bagi nama, benda tu akan bagi efek kepada kita punya SEO. SEO, Search Engine Optimization. Sebab bila kita buat satu posting and then you bagi nama kepada website tu, dia akan naik ranking juga apabila konten yang anda letakkan kat situ dia memberikan value kepada orang lain dan orang share ke, sama ada orang selalu lawat ke. Jadi benda tu juga penting. And then bila set up funnel pula, funnel page tu, pastikan susunan tu betul-betul cantik. Pastikan susunan tu daripada segi, contoh kalau macam saya buat, saya letakkan dalam website free gift 30 rahsia sistem online. Okay, 30 rahsia sistem online saya berikan, and then bila orang masuk saja tekan, dia akan pergi pada ManyChat. ManyChat ni adalah auto PM. Bila pergi dekat auto PM, dia ada satu landing page, dia suruh tekan kat situ, tekan sini, klik sini. Bila dah klik, dia akan pergi kepada satu lagi page. Dia akan tulis kat situ one time offer. One time offer itulah yang saya akan berikan upsell. Jadi itulah namakan dan buat funnel page anda. Dan ada yang website, saya sarankan juga bila anda buat website, you buat website landing page khas untuk ebook. Okay, khas untuk bagi free ebook ke free report ke kalau you dah ada website. Tapi kalau you tak ada website, you gunakan ManyChat saja. Okay, kalau gunakan ManyChat, you kena go through balik, you kena tengok balik bagaimana saya buat dekat dalam Bolt Blueprint Pro. You kena buka dekat Bolt Blueprint Pro, and then you kena juga buka dekat tutorial full auto PM yang sejam lebih tu. Jadi itu dia untuk langkah yang ketiga. And then seterusnya, langkah keempat pula, analisa flow funnel anda. Cek sama ada bocor ataupun tidak. Bocor bermaksud kalau you buat opt-in auto PM dekat ManyChat ni, ManyChat.com ni, and then tiba-tiba benda tu, button tu bila orang tekan, dia tak masuk terus kepada dia orang punya messenger. Jadi benda tu yang you kena check sendiri, you kena test sendiri. Okay, macam saya sebutkan tadi. And then heat mapping ni pula, yang heat mapping ni menggunakan Hotjar.com. Hotjar.com untuk heat map, bagaimana nak tahu orang Hotjar ni, heat mapping ni kita akan tahu sama ada ditekan kat mana, dipilih kat mana kan. Heat mapping ni dia sangat bagus lah kalau macam ada anda buat banyak pilihan ke kan. Jadi heat mapping ni kita nak tahu sama ada orang tu dia terus scroll ke bawah, dan kita juga boleh nampak recording mouse. Okay, mouse macam ni kan, ditekan kat mana, dipilih kat mana, ditarik ke mana, and then dia berhenti kat mana, dibaca kat mana. Jadi benda tu yang bagus dengan heat mapping. Itulah gunanya nak analisa you punya funnel. And then Facebook Pixel pula, kita nak tahu berapa orang yang masuk, dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan Facebook Pixel ni untuk retargeting balik, dan juga boleh masukkan juga you punya Google conversion. Okay, and then push notify pula. Push notify, you boleh gunakan letreach.com. Letreach.com ni adalah push notify. Kalau perasan pergi dekat website saya, ada perasan dekat belah kanan macam ni, dia ada gambar saya, and then Muhammad Ali Munir nak send push notification kepada anda, and then itu benarkan ataupun lain kali. Yang itu adalah push notify untuk makluman anda. Selain daripada messenger yang boleh push notify, hantar directly, dia terus notify dekat anda punya handphone, customer ke apa kan, bila anda guna auto PM, dia akan terus pop up. Push notify juga adalah salah satu cara untuk anda retargeting balik, untuk follow up balik anda punya customer. Itu dia push notify. Gunakan letreach.com. And then database ni biasanya database saya memang sarankan untuk anda untuk gunakan auto PM sebagai permulaan kalau tak ada modal ke apa. Auto PM ManyChat.com ni. And then you kena juga standby email marketing. Email marketing yang so far yang saya tahu kat Malaysia ni ada yang free, tapi dia punya cara penggunaan agak susah sedikit. Emailmatic.com. And then ada lagi satu yang dia bayar bulanan dalam RM78. Okay, dalam RM78 bulanan, tapi unlimited. Bagusnya dia unlimited. Database you boleh masukkan berapa banyak ribu, berapa ratus ribu you nak masukkan, and then unlimited email you nak hantar.
Itu bagusnya. Trafficwave.net itu database. Jadi you kena simpan database. Daripada segi you nak simpan, you nak pastikan business you grow, you kena buat content, and then you simpan database, and then you create trust and relationship. Trust relationship you kena start daripada awal, macam saya sebutkan dekat video-video sebelum ni, dan lain-lain. Jadi itu dia langkah keempat. Seterusnya langkah kelima, edit page anda jika ada kelemahan. Okey, ini saya punya sales page saya, landing page saya macam ni. Ini Elementor plugin. You boleh check dekat dalam WordPress, you search Elementor, dia akan ada. Jadi install, gunakan Elementor ni. Semua ni saya gunakan Elementor sahaja. Jadi saya tak gunakan DV. Saya ada juga DV Themes sebenarnya, tapi saya gunakan Elementor sahaja sebab senang bagi semua. Bila saya gunakan, saya tahu juga nak ajarkan kepada anda semua, dan supaya benda ni dia proven and senang nak laksanakan, cepat dan pantas. Okay? Jadi semua, kalau you tengok dekat saya punya website, kalau yang anda baru masuk ke, baru beli saya punya online blueprint ni, perasan semua ni saya gunakan saya punya Elementor plugin saja. Jadi bila you dah set up, you dah tahu bagaimana you nak drag and drop, you dah masuk, benda ni dia drag and drop, and then kalau you nak edit pun sangat senang. Yang tulisan ni saya tak gunakan heading ni memang saya tak gunakan langsung. Saya just gunakan saya just gunakan okay, saya just gunakan ini saja, text editor saja, text editor. And then yang ni adalah free gift, saya letakkan free gift. Jadi benda ni, bagaimana you nak edit jika ada kelemahan daripada segi apa? Daripada segi copywriting, daripada segi ayat tu betul ataupun tidak, menarik ataupun tidak, you punya headline ni okey ke tidak, and then you punya call to action, iaitu button, and then you suruh dia orang bertindak untuk klik button tu untuk terus membeli kepada you punya produk sendiri. And then kat sini you nak create free gift. Saya sarankan kepada anda semua yang create funnel, okay, yang create funnel, buat free gift tu letak dekat depan sekali. Sebab kalau you buat sales page macam saya buat juga, macam yang anda perasan, bila dia ambil free gift tu menggunakan tak kira apa payment gateway, contoh OnPay ataupun order sini, saya gunakan order sini. Kalau you perasan bila you buat pembayaran ke apa, ordersini.com, bagusnya kat situ dia boleh retargeting balik. Okay, dia akan melekat cookie. Cookie ni maksud dia bila satu orang customer dia dapatkan you punya free gift, benda tu dia akan melekat. Dia macam saka tau, dia akan melekat dekat customer kita. Bila dah melekat, contohlah you buat iklan Facebook ad ke, Google AdWords ke, ataupun dia tiba-tiba dia tengok orang lain punya iklan, berkenaan produk you juga, tapi disebabkan dia dah klik you punya link yang pertama tadi, you dah bagi pada dia, sebab anda adalah orang pertama yang bagi link tu. Jadi sales tu dekat bahagian introducer, dekat bawah tu dia akan pergi pada anda. Okay, itu bagusnya. Jadi bagi free gift ni untuk pastikan lekatkan link tu pada diri anda. Kalau anda adalah affiliate, kalau anda sendiri nak jadikan benda tu kebiasaannya macam tu lah. Anda sendiri kalau as owner memang tak gunakan affiliate lah, anda sendiri tak buat affiliate lah. Tapi maybe kalau anda buat affiliate pada produk orang lain, dia orang gunakan order sini, macam tu jugalah yang akan berlaku. Okay, jadi itu langkah yang kelima, edit jika perlu, menggunakan copywriting, conversion, dan cek guna heat mapping yang tadi saya sebutkan tadi. Wajib untuk analisa, dan saya sebutkan kat sini juga, you kena ingat bisnes anda, you kena buat daripada you kena leverage, okay, you kena leverage, monetize, lepas monetize, and then you scale up. Lepas scale up, and then you rinse, and then you repeat balik. Okay, leverage ni maksud dia cari kelemahan yang kebaikan, kelemahan tu you perbaiki balik macam saya sebutkan tadi dekat langkah yang kelima, and then you monetize, you hasilkan duit daripada situ,
You pastikan di convert ataupun tidak, you guna heat mapping, you analisa balik kalau ada apa masalah, itu monetize, dapatkan hasilkan duit. Leverage, monetize, and then scaling up. Scaling up ni bermaksud, contoh you dapatkan satu orang customer dengan harga RM1 menggunakan Facebook Ad. Tapi kalau you nak dapatkan customer, you punya target bulan ni berapa ribu, contoh 10,000. So you nak dapatkan satu customer, you dapat RM100, RM1 je you kena keluar. So you dapat untung RM100. Macam mana you nak dapat RM10,000? You kena darabkan benda tu. Itu dia scaling up. Bermaksud you boleh lipat gandakan benda tu dengan cepat. Apabila you dah tahu daripada segi leverage, you dah perbaiki kelemahan you, and then you ambil mana yang bagus, mana yang proven, you punya campaign Facebook ke apa, and then you monetize, hasilkan duit daripada situ cepat-cepat, and then you scaling up. Scaling up tu maksudnya percepatkan benda tu lah. Okay, itu dia. Langkah yang ke-6 pula, setup integrasi funnel anda. Okay, yang ni contoh macam saya banyak juga gunakan ManyChat, ManyChat.com. Ini adalah saya punya growth tool saya, growth tool under landing page. Tajuk dia, saya bagi nama 30 RSO. Kalau anda perasan, kalau anda dapatkan saya punya free gift ni semasa nak dapatkan, kat sini, ini dia macam mana saya integrate benda ni. Bila saya dah pergi dekat yang setup ni, dia ada link. Daripada link tu saya akan letakkan dekat saya punya free ebook tu. Dekat yang klik sini tu, dekat bahagian klik merah tu, dia akan terus pergi dekat sini. Kalau you perasan, dia akan terus pergi dekat sini. Ini dia adalah landing page. Jadi bila dah masuk kat sini, perasan tak saya ada gunakan, saya minta email, nombor phone, and then alamat. Yang tu yang akan email tu pula terus integrate masuk secara automatik masuk dalam saya punya database dalam Google Sheet. Google Sheet tu semua email dia terus masuk dalam tu secara automatik. Jadi kat situ saya boleh simpan secara automatik. Bermaksud saya tak bergantung sepenuhnya kepada ManyChat sahaja. Okey, bagaimana cara nak buat benda tu? Yang cara dapatkan database tarik terus auto macam tu, yang tu kena upgrade kepada pro. Tetapi kalau permulaan ni you tak nak keluarkan duit untuk ManyChat, you nak gunakan free version pun tak ada masalah. Tapi you tak boleh buat tarik email tu terus pada database anda untuk simpan dalam Google Sheet. You just boleh simpan benda tu dalam custom field. You boleh cari custom field tu dekat dalam setting, you boleh set up custom field, dan tutorial pasal auto PM ni ada dalam bot blueprint. Okay? Alright. Jadi itu saja untuk modul yang ke-9 ni. Jadi you kena tengok balik semua modul yang ke-7, ke-8. Kalau you tak faham, you boleh tengok balik bagaimana dia berfungsi dan bagaimana nak buat. Okay, you go through balik semua video. Kalau boleh saya sarankan kepada anda untuk tengok berkali-kali. Kalau you tak faham, saya sendiri pun kalau saya berguru dengan saya punya Master Sifu, saya akan tengok video tu berkali-kali supaya faham dan saya boleh buat. Okay, jadi jumpa dalam video seterusnya dalam modul 10 ataupun video-video yang lain. Okay, Assalamualaikum.